Didik TV KPM. Baiklah, insya-Allah pada hari ini untuk menjawab soalan Luqman tu sebenarnya bukan ustazah yang nak kena jawab. Okey. Tapi kita nak tanya pendapat-pendapat murid-murid daripada Maktab Tentera Diraja, apakah pandangan mereka terhadap kepimpinan? Adakah kepimpinan memberikan impak positif dalam kehidupan mereka? Mari kita saksikan. Okey, jom kita lihat bingkisan video ini. Pada pandangan saya, segi kepimpinan ni sangat membantu dalam pembelajaran lah. Sebagai contoh, jika seorang itu mempunyai keyakinan dalam diri, dia akan berani melontarkan pendapat dan bertanya soalan apabila dia tak faham sesuatu lah. Jadi ini akan membantu dia memahami subjek itu dengan lebih mendalam. Jadi kepimpinan membantu saya menjadi seorang yang lebih berdisiplin dan menghargai masa. Maka saya akan menyeimbangkan masa dengan memanfaatkan masa dengan menyeimbangkan aktiviti kurikulum dan pembelajaran. Supaya mereka bijak mengambil peluang, pandai mencari masa dan bijak mengatur strategi. Ketiga-tiga aspek ini penting dalam kehidupan seharian mereka. Di dalam persekolahan lah, mereka dapat mengenal erti apa itu kepimpinan. Dia orang dapat tahu apa yang pemimpin perlu buat ataupun untuk dipimpin sendiri. Ia merupakan sangat satu bonus lah untuk mereka kan, untuk melatih diri mereka memantapkan lagi sifat kepimpinan. Sekian, terima kasih. Okey, jadi itulah dia Luqman. Ya. Apakah dia kepentingan, apakah dia pengajaran daripada hadis tadi? Seandainya hadis ini betul-betul diaplikasikan dalam jiwa dan diri seorang murid. Ya. Okey, jadi hari ini insya-Allah kita akan teruskan lagi dengan pengajaran hadis. Dan apabila kita bercerita tentang pengajaran dan apabila murid di dalam peperiksaan hendak menjawab soalan tentang ayat pengajaran ataupun pengajaran hadis ini, ia bermaksud apakah dia ayat nasihat? Apakah dia ayat yang boleh kita ajak orang untuk bersama-sama melakukan perbuatan yang baik ini tadi, iaitu kepimpinan ini tadi. Jadi sebab itu untuk ayat pengajaran hadis ini, dia mestilah kita mulai dengan pendahuluan, iaitu kata ajakan. Kita hendaklah, kita mestilah, kita perlulah. Itu yang kita maksudkan dengan ayat pengajaran. Jadi sebab tu Ustazah letakkan di hujung slide itu adalah ayat ataupun pendahuluan untuk kata pengajaran ini, ayat pengajaran ini. Kemudian kita pergi kepada isi. Apakah isi yang kita perolehi daripada hadis? Kita keluarkan isi tadi untuk dijadikan sebagai pengajaran kepada kita dan kemudian kita perlu sambung isi ini dengan kata hubung dan ayat huraian yang seterusnya. Jadi lengkaplah satu ayat pengajaran. Jadi kita pergi kepada contoh yang pertama. Ustazah buat dulu, nanti Ustazah nak anak-anak murid di rumah maupun di talian cuba pula membina ayat pengajaran. Jadi yang pertama kita pergi pada contoh yang pertama, kita hendaklah. Kita hendaklah berusaha, iaitu menyedari. Kita hendaklah menyedari hakikat setiap orang adalah pemimpin. Kerana, Ustazah pilih kerana kita dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi itu adalah contoh ayat pengajaran yang pertama. Kita pergi kepada ayat pengajaran yang kedua. Ustazah berikan contoh. Kita hendaklah sentiasa bertanggungjawab terhadap keluarga supaya rumah tangga akan kekal harmoni. Jadi itu adalah dua contoh yang Ustazah berikan. Tapi Luqman, Ustazah tak nak jawab ataupun fikir seorang-seorang. Ustazah nak murid-murid pula menjawab dengan dibantu oleh isi yang ada disediakan oleh Ustazah di sini. Jadi siapa yang rasanya nak cuba dulu untuk membina ayat pengajaran yang ketiga? Okey, siapa yang nak cuba? Sila angkat tangan. Saya. Silakan. Okey, Farizan. Kita hendaklah amanah dalam pekerjaan supaya memperolehi rezeki yang diberkati. Okey, alhamdulillah kan. Jadi sebenarnya Farizan itu adalah aspek kita sebagai seorang pekerja. Jadi kita kena amanah sebab dapat rezeki yang berkat, yang halal kan, halalan thayyibah. Bagus Farizan. Okey, kita bagi satu orang kata ganjaran untuk Farizan. Okey, tahniah Farizan. Okey.
seterusnya kita tengok kepada isi yang Ustazah sediakan di sini. Siapa yang nak cuba bina ayat pengajaran yang seterusnya? Saya Zah. Okey, Zafri, dipersilakan. Kita hendaklah menyedari seorang isteri perlu taat agar sifat kasih sayang dapat diwujudkan dalam rumah tangga. Okey, alhamdulillah kan. Walaupun kita semua adalah pemimpin, Betul. tapi dalam satu institusi dia kena ada ketua dan kena ada pembantu. Betul. Walaupun dua-dua berperanan sebagai pemimpin. Ya. Kalau dua-dua nak jadi ketua, payah juga kan. Bergaduh Ustazah, selalu. Ya. Jadi sebab itu betul tu Zafri, tahniah. Sebab kenapa seorang isteri itu perlu taat kepada suami agar dapat mewujudkan kasih sayang dalam rumah tangga. Kita berikan ganjaran untuk Zafri. Tahniah Zafri sebabkan kasih Okey. sayang saya bagi love lah. Okey. Okey, seterusnya Ustazah. Okey, seterusnya kita pergi kepada isi yang seterusnya. Ada siapa yang nak cuba membina ayat pengajaran? Okey. Saya nak cuba Ustazah. Akil. Okey, Akil, Silakan, silakan. Kita hendaklah menjadi anak yang berbakti kepada ibu bapa untuk memperoleh kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Okey, alhamdulillah. Bagus Akil kan. Kita nak berbakti pada mak ayah ni, dia tak payah, kita tak boleh tunggu-tunggu. Betul. Kena terus buat. Sebab hubungan kita, pertalian darah kita dengan mak ayah tidak akan berakhir walaupun mereka telah meninggal dunia. Okey, bagus Akil. Kita bagi ganjaran untuk Akil atas jawapan yang betul tadi. Okey, tahniah Akil. Okey. Dan kita pergi kepada isi yang terakhir untuk membina ayat pengajaran. Siapa nak cuba? Macam siapa tadi yang belum bercakap lagi ni? Aiman. Ya, Okey, Aiman. Aiman Okey, tak kisah. Silakan. Okey, Aiman. Kita hendaklah mencintai sunnah Nabi agar memperoleh syafaatnya di akhirat kelak. Okey, jadi sunnah apakah itu agak-agaknya Aiman? Bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Okey, jadi Tahniah. bagus. Tahniah. Walaupun nampak kita belajar tentang kepimpinan, tapi siapakah teladan utama dalam hidup kita dalam mengamalkan kepimpinan ini? Sudah tentulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam kepimpinan dalam rumah tangga, bagaimana layanan baginda terhadap isteri dan anak-anak baginda, bagaimana layanan baginda kepada masyarakat dan orang di sekeliling baginda. Baginda cukup disegani oleh pihak lawan dan dikasihi oleh umat Islam. Alhamdulillah. Jadi kita bagi juga ganjaran kepada Aiman atas jawapan yang mantap tadi sebentar tadi. Tahniah Aiman. Okey. Jadi walaupun kita dah belajar cara nak bina ayat pengajaran, murid-murid di rumah Ustazah harap pun dapat bina sama. Dan kemudian kita nak lihat pengukuhan pula. Betul ke murid-murid di rumah dan di talian ni dapat kuasai ayat pengajaran? Jadi Betul. Ustazah ingin murid-murid buatkan satu sumbangsaran peta minda untuk mengeluarkan ayat pengajaran. Mungkin selain daripada ayat yang kita bincangkan tadi, cuba untuk bina ayat pengajaran yang lain. Okey, Ustazah nak sekurang-kurangnya 2. Boleh? Boleh murid-murid di talian? Okey, kita cuba ya. Okey, kita cuba. Okey, kita berikan masa sedikit ya Luqman Boleh, untuk Ustazah. mereka membina peta pemikiran sumbangsaran di sini, apakah pengajaran selain daripada yang kita bincangkan tadi. Betul. Dan apakah kelebihan peta IT ni Ustazah kepada murid-murid kita? Peta IT ni dia adalah salah satu cara untuk kita cambahan idea murid-murid. Kadang-kadang untuk kita mudah mengingat, untuk kelihatan menarik fakta-fakta ataupun isi-isi yang kita nak keluarkan. Jadi sebenarnya peta IT ataupun kita panggil peta minda ni adalah untuk membantu pelajar lebih mudah menguasai sesuatu topik. Okey Ustazah, nampaknya dah ada salah seorang dari murid kita yang dah siap. Oh, dah siap? Jadi mungkin kita ambil seorang sebagai wakil Ustazah. Okey, boleh. Kita persilakan. Siapa yang dah siap boleh tunjuk? Boleh tunjuk dulu, boleh paparkan dulu. Okey, wakil. Satu murid dapat wakil. Wakil daripada 4 ni. Siapa nak cuba? Okey, Aiman. Okay, silakan Aiman. Okey, Aiman, dipersilakan Aiman. Pekerja haruslah bersikap amanah dalam menjaga harta majikannya serta mengikut landasan yang telah ditetapkan oleh syarak kerana semuanya akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Okey, baik. Tapi jangan lupa tahu Aiman, kita kena tambah kita hendaklah. Baik. Kita mestilah. Sebab kena ingat ayat pengajaran adalah ayat
nasihat. Jadi Okey, kita nak ajak tahniah orang kepada lain Aiman. untuk ni. Tapi Betul. walau bagaimanapun Aiman, tahniah sebab Aiman Ya. dapat keluarkan satu ayat pengajaran yang lain. Kita bagi satu Okey, tahniah satu kepada ganjaran untuk Aiman. Dan sekarang Didik TV KPM